Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sya'uni lahu ilahi al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت هلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التقوى ومن يذكر وإلى الأولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وزدنا فهما النبيين وإلحمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجب لها. اللهم إني أعوذ بك من عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan kurniaan yang Allah berikan pada kita. Dapatlah kita bersama-sama masuk ke dalam satu yang dipanggil Majlis Ilmu Taman Ahli-Ahli Syurga. Majlis yang penuh dengan barakah. Moga-moga Allah berikan kepada kita pertamanya taufik dan hidayah. Allah berikan kepada kita ilham kefahaman. Dengan Allah pancarkan cahaya dalam hati kita untuk kita memahami akan tajuk hari ini adalah makna dua kalimah syahadah. Memanai dan itikadkan pada hati kita apakah yang dimaksudkan dengan dua kalimah syahadah. Kalau ikutkan yang semalam kita huraikan tentang kalimah Muhammad Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka hari ini kita masuk kepada menerangkan dua kalimah syahadah yang merangkumi dengan menerangkan seluruh dua kalimah syahadah ini. Dia menerangkan hakikatnya, menerangkan tentang akidah-akidah iman. Dia dah terangkum dah. Maksudnya sebagaimana yang kita tahu, syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, kan? Itu adalah syahadah kita yang pertama yang kita akan huraikan pada malam ini. Dan Muhammad Rasulullah, yang kita telah huraikan memaknai ataupun mengimani bahawa Rasulullah itu ataupun Nabi itu bersifat siddiq, bersifat amanah, bersifat tabligh. Dan hari ini, malam ini kita akan huraikan dengan lafaz yang pertama, yang membawa maksud apa? Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Maka dengan ayat yang kita lafaz tadi itu, yang kita sebutkan tadi itu, yang kita dengarkan itu, memaknai kita beriman bahawa Rasul itu adalah pesuruh Allah. Nabi itu adalah pesuruh Allah yang tidak ada sangkalan-sangkalannya dengan sifat-sifatnya. Maknanya sifat Nabi itu bukanlah yang dijadikan secara semula jadi, ataupun sifat Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan sifat yang boleh dibentuk. Dia tidak. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan antara makhluk-makhluk yang ada di alam buana ini adalah yang Allah pilih sebagai pilihan yang sangat-sangat istimewa. Sebab itulah
Kalau antara hakikat dan syariat, dia tidak boleh berpisah. Hakikatnya kita dengan Allah yang duduknya di hati. Syariatnya adalah apa yang kita akan perjalankan di atas muka dunia ini mengikut daripada apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua kalimah syahadah ini sebenarnya dia dah mengumpulkan seluruh akidah yang kita pelajari di dalam Islam. Dua je kalimah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terkandung dua kalimah ini dah terkandung sepenuhnya dalam akidah. Tetapi kalau huraiannya adalah bahagian fiqh, adalah bahagian sirah, adalah bahagian-bahagian tauhid, tasawuf, usuluddin. Banyak. Tetapi kalau kita nak huraikan bab ini, ada macam-macam kitab. Berbagai kitab yang ditulis dan dikarang oleh imam-imam. Yang perawi-perawi ini menulis tentang bagaimanakah dua kalimah syahadah ini diterangkan dalam kitab-kitab yang tebal. Bila kita faham tentang dua kalimah syahadah ini yang disebut sebagai ma'imatun, sebuah kalimah yang musyarafah, yang dimuliakan. Inilah kalimah yang sangat mulia. Di mana kalimah ini sering diperbaharui oleh umat Islam. Contohnya masa bila kita perbaharui akan syahadah itu. Setiap hari kita akan perbaharui. Iaitu kita ke mana kita solat. Berapa banyak kali kita perbaharui kita punya syahadah. Kalau contoh subuh tu, kita ambil lah yang wajib. Solat subuh sekali. Solat kita tak ambil lah yang sunat, kita ambil yang wajib. Subuh sekali. Kita di tahiyat akhir. Kemudian diiringi dengan zuhur. Zuhur 2 kali. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Kemudian ada waktu asar pun 2. Kemudian ada waktu maghrib pun 2. Ini pun 2. Kalau kita tengok berapa kali kita memperbaharui akan syahadah kita. Sebanyak 9 kali. Kerana apa? Kerana kita ini mudah lupa. Bila kita angkat asyhadu an la ilaha illallah, ini menentukan kita ini Islam ataupun tidak. Sebab itu dia ada rentetan-rentetan yang dikaitkan dengan solat. Sebab itu dikatakan solat itu tiang agama. Maka kalimah yang kita duk sebut dua kalimah syahadah ini walaupun ianya singkat tetapi ianya dianggap sebagai satu kunci. Kalimah yang sangat mulia. Sebagaimana kita nak tahu, syarat nak masuk Islam apa dia? Kena mengucap dua kalimah syahadah. Macam yang semalam kita cerita, ada hadis jariah tu, dia tunjuk kat atas tu kan. Ramai orang kata, oh itu kita ikut hadis jariah mengatakan Allah itu berada di langit. Itu adalah fahaman yang salah, di mana jariah itu adalah seorang yang bisu, dengan dia memberikan isyarat bahawa dia menunjukkan di langit itu dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah itu, dia nak tunjuk. Tak ada apa yang dia akan tunjuk yang menjadikan berhala-berhala kepada dirinya. Dia nak kata dia mengesakan satu-satunya, mengangkat tangannya itu adalah kerana apa? Dia menunjukkan keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kadang-kadang kita kata tauhid ni angkat. Bila kita syahadah dekat dalam waktu solat, boleh tak angkat? Tak boleh. Dia antara dalam rukun solat. Maknanya ditasdikkan, dibenarkan. Lafaz kita sebut, hati kita membenarkan dan juga mengimani dua kalimah tersebut. Satu kalimah yang sangat singkat, yang ringkas, yang kadang-kadang kita baca tak sampai pun 1 minit, tetapi kalimah ini merangkumi akan akidah kita. Maka beriman kepada Allah Ta'ala, itu antara dalam rukun-rukun yang kita belajar. Iman tadi adalah tasdik. Tasdik itu apa? Membenarkan. Membenarkan dengan apa? Bilqalb. Dengan hati kita. Bahawa Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah selain daripada apa-apa, itulah Allah. Maka di sini ada beberapa perbezaan pendapat daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia kata, ada kadang-kadang dia orang cakap, adakah termasuk melafaz dan mengikrarkan termasuk dalam syarat iman? Maknanya kalau kita kata, okeylah, saya nak mengucap ni tapi dalam hati, tak lafaz. Adakah ianya sah?
Maka lalu ulama mengatakan ia adalah sebahagian kesempurnaan iman. Ia juga adalah syaratnya. Maknanya kena mengikrarkan syahadah adalah untuk menjalankan hukum syarat di dunia ini, di akhirat, dan kalau kat dunia ni kita kena lafaz, di akhirat nanti itu urusan Allah. Contoh macam kita tengok Tok Kadi, boleh tak kita nak akad nikah tu, kita tak cakap, saya niat dalam hati. Ini maksud dia. Maknanya kena lafaz. Dan waktu kita lafaz membenarkan dengan hati. Sebab itulah dengan syahadah ni, sebenar-benarnya bila kita baca dalam waktu solat kita tu, kita angkat jari tu, hati ni kena seiring dengan bibir. Asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat jari kita tu, dalam hati kita, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Dia kena seiring. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Seiring dengan lafaz mulut dan bibir kita dalam hati kita. Maka itulah yang dikatakan itikad ataupun yang dikatakan tasdik, membenarkan. Tidak ada lagi keraguan. Sebab apa? Sebagaimana kita belajar yang semalam, kita tahu bahawa Allah ini sifatnya Al-Alim. Dia mengetahui akan sehalus-halus. Macam itu Allah punya sifat. Sehalus-halus yang dalam hati kita ni Allah tahu. Itu hebatnya Allah. Maknanya tak boleh. Ketika mana hati kita kosong ni Allah tahu. Ketika mana fikiran kita kosong ni Allah tahu. Maka berarti apabila orang yang melafazkan dengan dua kalimah syahadah ini, maka dia Islamlah di dunia dan di akhirat. Jelaslah. Macam mana kita nak tahu? Jelaslah. Tapi kalau orang bisu, dia ada cara dia lah. Maka kalau kita dekat dunia ni, kalau dia mati, apa perlu kita buat? Kita tanamkanlah, ikut sempurnakan cara Islam, mandikan dia, solatkan dia, semua ikut cara Islam. Tapi kalau dia tak lafaz, macam mana kita nak sempurnakan dia? Kan? Maka di akhirat nanti, moga-moga mereka-mereka ini tergolong dalam golongan orang-orang Islam yang dimasukkan. Rezeki mereka ini ataupun orang yang mengucapkan syahadah ini dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ataupun dia ada atau. Melalui Imam Sanusi, dia kata dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Maka selepas Allah memberikan keampunan kepadanya dan dia bertaubat, barulah Allah akan masukkan dia kembali ke dalam syurga. Ini juga bagi mereka yang mengangkat syahadah. Ada dua. Maka kita mohonlah pada Allah, moga-moga Allah berikan kepada kita ini mati dalam husnul khatimah. Dapatlah kita masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Dapatlah kita lalui satu perjalanan yang Allah mudahkan segala-galanya. Kita tak naklah tergolong dalam golongan yang kedua. Walaupun di dunia kita mengucap syahadah, kita itikad di hati, tetapi nanti kita risau-risau ketika di akhirat nanti kita akan dihisap dan ditanyai. Itu yang paling kita cukup risau. Maka tentulah kita ingin di dunia kita baik, lancar, di akhirat juga baik. Yang penting kita tak nak tengok api neraka. Tak nak, tolonglah ya Allah. Walaupun nak dipersembahkan benda jadi ahli syurga pun tak nak. Minta dengan Allah, tak nak. Tak nak ya Allah. Sebab memang betapa azab Allah tu memang tak boleh nak cerita. Betapa azabnya. Sampaikan bakaran api neraka yang Allah cipta itu, dia dah tak perlu panas lagi dah. Sebab dia terlalu panas. Macam tu cerita dia. Dan api neraka kita ni ada bunyi. Dia ada macam, ada ulama mengatakan ada suara jeritan. Bukan suara jeritan orang yang dicampakkan. Tidak. Tetapi api itu sendiri. Jepang. Tetapi sebagaimana yang ditinggalkan oleh hadis Rasulullah SAW, ketika nanti Dajjal dah turun, Dajjal ni mana-mana dia pergi akan ada dia dekat satu tempat, iaitu pertamanya air, keduanya api, akan bersama dengan dia. Wallahu alam air itu dalam bentuk apa, api itu dalam bentuk apa. Maka kita ada pilihan, nak masuk dalam api ke nak masuk dekat dalam air. Tu kita teruji di situ. Maka masuklah ke dalam api. Tak tahulah api itu nanti wallahu alam bentuknya macam mana, kita pun tak tahu. Sebab api itulah yang mendinginkan.
Ada ulama yang mengatakan, hadis yang mengatakan bahawa api itu adalah ibarat seperti bila masuk dinginnya seperti syurga di jannah. Itu nak ukur utara mana? Iman. Dia bukan boleh fikir sini dah. Tak boleh lah. Iman kita. Hanya iman kita yang mampu pandu. Akidah kita. Zikir kita. Amalan-amalan kita yang kita akan bawa nanti. Lain semua kita tak bawa dah. Tak ada apa yang kita akan bawa nanti kecuali amal kita. Ada ulama dalam satu hadis dia kata apa? Dia kata nanti kita ni tak ada seorang pun yang terselamat daripada ikutan Dajjal. Semua akan ikut Dajjal. Tetapi bagi mereka yang ada iman, walaupun dia mengikut Dajjal, Allah memberi perlindungan kepada mereka. Dan fasa itu tidak jauh. Fasa itu akan sampai. Berapa dekat, berapa jauh, berapa tahun, wallahu alam, itu kerja Allah. Kita tak boleh nak buat satu huraian, kita tak boleh nak buat satu sangkaan, kita tak boleh buat. Sebab apa? Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya bilakah hari kiamat, dia pun tak mampu jawab. Cuma ada dia punya clue dan dia punya hint je. So kita tengok kan, bagaimanakah sungai-sungai itu, adakah dah berapa, semua Allah dah bagi tahu. Clue semua dah ada. Allah dah bagi soalan bocor dah maksudnya pada kita. Cuma bagi orang yang sedar saja yang akan buat persiapan. Kita boleh bawa apa nanti ketika tu? Tak ada apa. Kalau kita Perdana Menteri pun, jawatan Perdana Menteri pun tinggal. Kalau ketika itu kita alim ulama pun kita akan tinggal. Sebab itu kadang-kadang kita tengok apa? Iman daripada alim ulama ni bukanlah dikatakan kerana dia tu adalah seorang apa? Bukanlah kerana dia itu seorang Tok Mufti ke, dia tu seorang ulama ke, belum tentu. Maka moga-moga kita minta pada Allah, minta sungguh-sungguh dekat Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, kasihanilah kami. Tak nak benda ni. Kadang-kadang kita punya ni, syahadah kita pun bergoyang ni. Bila kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Betul. Kita akan teruji. Sekejap saya nak mute dah. Ada yang perlu saya mute. Okey, dah. Kita akan teruji. Maka kita minta pada Allah. Jangan pernah tinggal. Minta dekat Allah, moga Allah berikan kita kebaikan di atas jalan dunia. Dunianya Allah lancarkan. Kalau Allah bagi kita musibah, Allah permudahkan. Kalau Allah berikan kita ujian, Allah permudahkan. Kalau Allah berikan kita segala apa pun rintangan, Allah permudahkan. Sebab yang datang itu daripada Allah dan ianya kita kembalikan kepada Allah dengan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dapat sesuatu akan nikmat, ucaplah alhamdulillah. Tapi bagi ahli sufi, mereka sangat takut apabila terlalu banyak nikmat Allah bagi. Sebab dengan nikmat itu dia takut Allah uji mereka dengan nikmat sehingga mereka ini lalai dan terlupa kepada Allah. Tapi kita hari ini, kita buat apa? Kita angkat tangan, kita nak nikmat. Itulah perbezaan antara iman kita dengan iman mereka. Maka yang penting ni, kita minta pada Allah, tak nak tengok api neraka. Nak terus dia masuk ke dalam syurga. Itulah harapan kita. Sebab kita umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad ni dia special. Special tara mana? Kan? Tara macam mana? Dia dapat syafaat. Jumpalah Nabi Adam. Tak boleh dapat syafaat. Ketika itu Nabi Adam akan kata, aku tak boleh nak buat apa-apa. Kau carilah Muhammad. Walaupun ketika itu dia adalah kaum umat Nabi Adam. Tak boleh semua akan cari kepada Nabi Muhammad. Sebab itulah bila kita tahu cintanya Nabi kepada kita, kita tidak akan berkira-kira dengan Nabi. Muhammad Rasulullah tu, kalau kita tahulah pengorbanan baginda tu kepada kita, tak tahulah nak kata. Bukan ukuran duit, bukan ukuran apa pun, kita memang nak duduk menghadap dia je. Sebab tanpa dia, memang ibarat seorang ibu dengan ayah lah. Ibu kita ni ibarat Muhammad. Ini ibarat, saya bagi bahasa ibarat.
Ayah kita adalah Allah, ibarat. Selalu kalau kita nak minta apa-apa, kita nak minta dengan siapa? Dengan ibu kita lah. Sebab itulah Rasulullah, dia kata dengan Jibril, macam ni ke kesakitan sakaratul maut? Jibril jawab, ya. Tapi ini paling ringan ya Rasulullah. Dia kata. Tapi dia cakap apa? Bagilah sakit tu separuh. Maknanya kalau kita hari ni sakit kematian tu, kita tak mampu nak tanggung. Rasulullah dah ambil separuh. Timpakanlah padaku. Punyalah dia sayang dengan kita ni. Timpalah padaku. Jangan kau timpakan kepada umatku. Punya sayang. Tapi hari ni perjuangan kita nak menegakkan selawat pun susah. Nak hidupkan sunnah baginda pun susah. Nak meneruskan perjuangan baginda pun susah. Tengok iman kita hanya setipis kulit bawang. Tipis sangat. Sibuk dengan nafsi-nafsi. Okay? Maka genggamlah dua kalimah syahadah ini dengan kuat. Dua kalimah ini, moga Allah memberkati hidup kita ini daripada alam dunia, alam barzah hingga alam akhirat. Maknanya bila kita mengimani tidak ada Tuhan melainkan Allah ni, dalam hati kita duduklah orang depan kita ni, orang ni ada pangkat ke darjat ke apa, kita duk ikut, tak ada ya Allah, engkaulah segala-galanya. Itu insya-Allah. Kalau nak tahu lebih dalam, dia ada dekat dalam satu kitab yang dipanggil Nur Muhammad. Tu best sikit lah. Kena faham betul-betul. Baru kita tahu. Semuanya itu adalah sifat tajalli Allah. Maka kita tengok ada dua keistimewaan syahadah kita ni. Daripada Imam As-Sanusi, terkumpullah daripada kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita tengok pada yang pertama dari segi lafaz. Bagaimana ini kita letakkan position dalam ilmu grammar ni. Position dia itu kalimah yang dimulakan dengan La ilaha illallah. Iaitu la. La tu apa? Maksudnya tidak. Nafikan. Dan jenisnya seterusnya yang menafikan sesuatu jenis. Maknanya tidak ada pun yang macam dia. Selain daripada itu, tidak ada. Dialah satu-satunya. Kalau kita kata ada yang macam Allah, maknanya Allah ini bersifat lemah. Ini dalam sifat 20. Okay? Maka dibaca seterusnya ilah. La ilallah. Okay? Sebagaimana dengan isimnya itu adalah huruf la. Huruf lam alif tu adalah isimnya. Maka la ilaha illallah tu kan di atasnya adalah fathah. Kalau kita belajar, dia ada sistem khabar. Khabar itu telah dibuang. Maka takdirnya itu adalah maujudun ataupun maujud. Wujudnya Allah itu dan ataupun dikukuhkan. Maknanya dengan kalimah la tu, sebab tu kalau kita belajar dalam Arab ataupun kita belajar betul-betul dalam tulisan-tulisan Allah ini, kita perhalusi Allah ini ya Allah. Nak keluarkan huruf alif tu pun sebenarnya bukan mudah. Semua itu ada membawa maksud. Kenapa Allah tak buat macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Sampai macam tu, betapa detailnya Allah nak menunjukkan kebijaksanaannya. Maka maksud daripada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak ataupun tidak ada yang wujud, tidak ada yang dikukuhkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilah tadi adalah terkecuali. Maksudnya terkecualilah. Tidak ada daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang melainkan Allah. Sekejap Mana illa tu dia kecuali. Tidak ada yang boleh disabitkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lafaz la ilaha illallah, maka kita mengaku dalam hati kita tidak ada yang berhak disembah
illallah, melainkan Allah. Sebab tu tahlil kita la ilaha illallah. Illallah tu tekan. Nak mengatakan tidak ada melainkan Allah. Kalau dalam kita baca mana kita nak ikut daripada rentak tahlil tu, dah ada cara. Kan? Macam mana kita, sebab bukan mudah ataupun bukan kita tengok saja-saja orang tahlil duk geleng-geleng tu, tidak. Dia bukan saja tak. La tu mengatakan tidak. Illallah tu dia tekan pada hati. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah tu dia susuk dalam hati dia. Dia tanam kalimah Allah dalam hati. Sebab tu bila dengan kalimah la ilaha illallah ni, bila tahlil tu, ada orang boleh sampai zuk. Dia sampai zuk tu, dia bertenggelam dengan kalimah tersebut. Tu yang kadang-kadang kita tengok dia macam bergerak-gerak sampai ke depan tu. Sebab dia dah sampai zuk, dia nak tekan illallah, la ilaha illallah, sampai dia last sekali Allah, Allah, nak itikad. Itu yang padu sebenarnya. Maka kalimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Kalau kita tengok Muhammadur, dia dal tu bertemu dengan ra dalam hukum tajwid, dia jadi kepada idgham bila gunnah. Idgham kena tekan sikit. Adapun baginda Muhammad itu adalah pesuruh Allah, maka Muhammad tadi, perkataan Muhammad, Muhammad itu dia jadi kepada mubtada. Ini dalam bahasa Arab lah. Rasulullah itu jadi kepada khabar. Muhammad itu mubtada, khabarnya tentang menceritakan Rasulullah itu pesuruh Allah. Sedangkan Allah itu tak ada penceritaan langsung. Dialah satu-satunya Jalla Jalaluh. Ada orang panggil kadang-kadang. Ataupun Ya Zal Jalali wal Ikram. Satu-satunya, tidak ada. Kalau kita tengok Allah ini, dia pun juga sifat tidak berhajat kepada kita. Maka ulama' membahaskan dua kalimah syahadah ini, dia sangat banyak dalam kitab-kitabnya. Tak terbaca kita, tak terikut. Kalau ikut baca kepada kalimah syahadah ni, kalau kita mungkinlah dalam sejam untuk faham, ini ringkasannya. Orang belajar 3 tahun syahadah untuk memaknai akan kalimah syahadah itu. Ada satu kitab tu dia menceritakan ataupun dia syarah dari segi bahasa je. Ada yang menceritakan dari segi fadilat je. Ada yang menceritakan tentang kehebatan. Ada yang menceritakan tentang riwayat. Ada yang menceritakan tentang tasawuf. Dengan dua kalimah syahadah ni je, kitab itu dikeluarkan. Betapa sukar ataupun betapa banyaknya huraian satu persatu daripada kalimah syahadah. Sebab tu dia kata dia merangkumi akan akidah. Maka itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan akan ketinggian dua kalimah ini. Bukan senang-senang duk sebut. Sebab tu orang nak masuk Islam pertama sekali kena buat apa? Syahadah. Kita pun duk perbaharui syahadah. Sebab tu solat tu penting. Sebab nak perbaharui syahadah kita. Sebab bila tak perbaharui syahadah, kita takut kita syirik pada Allah. Takkan duduk-duduk saja mengucap asyhadu alla ilaha illallah tanpa solat. Ada tak? Ada. Masa nak meninggal lah. Ajar ngucap. Duduk kat telinga dia ajar ngucap. Tu masa tu lah. Kalau tiba-tiba duduk nak minum kopi kan. Datang orang sebelah. Melah sini, DR ngucap sikit. Dah DR kata dah kenapa ni kan. Tak ada. Macam pelik. Maka sebenarnya itulah tujuan atau kenapa Allah letak solat itu tiang agama. Perbaharui. Kalau kita nak test-test buat boleh. Tunggu nazak lah orang kata. Dah nyawa dah. Memang akan dia kata, memang sini saya ajar syahadah. Dia pun duduk sebelah telinga kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Tu boleh lah. Itu dah nak sampai. Kita tak nak dah sampai ke tahap itu. Sebab kita ni sering kali mensyirikkan diri kita dengan Allah. Macam mana cara dia? Aku. Siapa masak ni? Saya lah masak. Tu dah habis lah tu sebenarnya. Memang lafaz mulut tu kata saya lah masak, tapi hati ni tak boleh sebenarnya. Maka Allah tahu kita ni seorang pendosa. Allah tahu kita ni lemah. Allah kata apa? Minta ampunlah maaf pada Allah ini maha pemurah. Sebab tu namanya Ya Ghaffar, Ya Ghafurur Rahim. Dia sambung. Selalu dalam ayat Quran, Ghafurur dia akan sambung dengan Rahim. Maksudnya akulah yang maha pemaaf lagi maha mengasihani. Allah tambah namanya. Maka terkumpullah seluruh akidah-akidah makhluk semuanya terkandung dengan kalimah dua tadi.
Ha, kita part ni pun gagal lah. Kalau saya umur dah nak masuk 4 series dah, baru nak tahu kan. Baru nak belajar kitab, tahu kalau kita dulu asyhadu alla tak ada Tuhan lain Allah. Tu je yang kita tahu. Tapi rupanya bila belajar, perbaharui agar ini tak gentar. Maka itu yang dipanggil antara makna uluhiyah. Ni dia dah nak masuk dah pembahagian dia. Makna uluhiyah yang dipanggil makna ketuhanan. Maka ulasan-ulasan ulama menilai tentang makna uluhiyah adalah yang dipanggil juga makna rububiyah. Dia ada yang panggil uluhiyah, ada yang panggil rububiyah. Apakah perbezaan tu? Tapi kita jangan tersalah faham untuk membawa dua makna lafaz ini, iaitu uluhiyah dan rububiyah. Dia ada dua perbezaan. Dia tak boleh jadi sekali. Maka ianya, kejap lagi kita akan hurai. Dia sebenarnya ada 4 dalam itikad. Tapi ada yang gugurkan dengan jadi 3. Kita tengok kejap lagi apabila kita menggugurkan jadi 3. Maka di sisi ahli sunnah wal jamaah, perkataan uluhiyah itu menunjukkan tentang ketuhanan. Ketuhanan yang bagaimana? Maha kayanya Allah dari apa sahaja selain daripadanya. Dia uluhiyah ni ketuhanan yang tentang membawa kepada kayanya Allah. Makna Allah ini tidak miskin. Allah ini tidaklah orang kata memerlukan sesuatu, tak. Dia sangat kaya. Dia membawa maksud kepada maha kaya Allah. Dan dia tidak berhajat kepada yang selainnya. Allah tak hajat pun kepada apa? Kepada ibadah kita. Allah tidak berhajat pada amal kita. Tidak berhajat pada alam. Tidak berhajat pada malaikat. Tidak berhajat pada syurga, neraka. Allah tidak ada hajat. Tak ada apa-apa pun Allah nak berhajat. Sebaliknya kitalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata, aku ciptakan manusia. Wa isqala lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menjadi khalifah. Apakah tugasan khalifah itu? Kenalkan dia, bukan kenalkan diri kita. Kenalkan Allah itu dalam kehidupan kita. Kenalkan Allah itu dalam diri kita. Kenalkan Allah itu. Bukan kenal diri kita. Sebab tu kita ada belajar dalam kitab hakikat. Macam mana kita nak kuburkan nama kita ni. Dia ada teknik. Kalau dulu saya belajar, dia kata teknik itu tanam diri kita sebelum kita mati. Nak tanam. Jangan sampai orang ni sebut-sebut nama kita. Sebab itulah kadang-kadang alim-alim ulama' dia tak suka. Ada dalam hadis-hadis tentang bagaimanakah ada diorang punya perjanjian yang diikat secara kerohanian saja. Sehingga nama-nama mereka tidak tertulis di dalam jaliran-jaliran sanad. Maknanya diikat secara apa? Rohani. Dia tak nak, bukan datin rohani. Rohani, kerohanian. Maknanya dia tak nak nama dia tertulis dalam jaliran-jaliran salur-salur sanad. Sampai macam tu sekali. Untuk membuang wujud diri dia dan untuk mentajalikan wujud Allah. Maka Allah Tuhan yang mencipta alam ini, kalau dia berhajat, maka Allah itu bukan Tuhan. Kita kata, oh Allah ini berhajat untuk kita ni beramal soleh. Tak, kita yang berhajat. Sebab apa? Sebab Allah memang cipta kita ini untuk beribadat. Kita yang tak nak, Allah kata aku masuk neraka. Tu je. Kalau kita tak berzikir, kalau kita tak solat, kita tak sedekah, kita tak korban, tak terkurang pun akan zat Allah itu. Tapi kenapa hari ini musibah demi musibah berlaku? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab apa? Cuba kita cek. Atas kesalahan tangan-tangan manusia yang penuh dengan ketamakan. Hari ini kalau kita cek kenapa banyak banjir. Banjir bukannya dekat sungai-sungai, bukannya dekat pantai. Hari ini banjir, pantang banjir sikit, Batu Muda banjir. Pantang hujan sikit, Shah Alam banjir. Kat mana kesilapannya? Atas ketamakan tangan-tangan manusia. Maka longkang-longkang tersumbat. Macam mana air tu nak pergi? Kita tak pelik. Kan? Maka jadilah golongan yang berfikir. Afala yatafakkarun. Berfikir tafakur. Kenapa jadi macam ni? Dia tak boleh jadi macam, oh yelah hujan, lebat, banjir. Dia kena ada. Kenapa jadi macam ni? Kenapa? Dia kena ada pertanyaan.
Sebab Allah ini menciptakan umat dia, Allah ini menciptakan hamba-Nya untuk jadi golongan yang bijaksana. Orang yang bijaksana ni duduk mikir, kenapa jadi macam ni? Contohnya kita cerita tentang kenapa tahun ni raya awal sehari. Duduk pakat seronok je raya. Seronok itulah awal sehari. Tak apalah, sehari awal. Saya tak siap yang kita sibuk. Lupa nak buat lemang ketupat saya dari solat tarawih lah sekian bin sekian. Tu yang kita sibuk. Tapi kita tak tanya, kenapa awal sehari? Adakah ianya sekadar, alah, kisah tak kisah? Ataupun ada Allah nak tunjuk tentang kebesaran? Ini duk sibuk pakai apa? Ya Allah, saya tak sempat nak siap apa saya. No. Saya lemang pun saya tak sempat beli. Saya. Tu yang kita sibuk masa raya awal itu kan. Tu kita sibuk. Bukan kita sibuk tanya, kenapa boleh raya awal sehari ya? Ada tentang bagaimana cerapan-cerapan anak bulan. Maka tanya supaya kita jadi orang yang apa? Bijaksana. Sebab tu dalam Al-Quran Allah cakap apa? Beruntunglah orang yang berfikir. Beruntunglah. Banyak Allah cakap. Sebab Allah memang ciptakan kita ini untuk jadi golongan yang bijak. Maka sifat uluhiyah. Tadi kita curungkai sifat rububiyah. Uluhiyah, ketuhanan. Uluhiyah mengesakan Allah ataupun rububiyah. Dia esakan Allah dengan maha kayanya Allah daripada segala selain Allah. Maka Allah ini tidak berhajat. Sifat-sifat yang termasuk dalam sifat uluhiyah ini dipanggil sebagai sifat istighna. Kadang-kadang ada pernah dengar orang kata sifat apa? Istighna. Itu adalah sifat uluhiyah Allah. Kan? Dan juga sifat rububiyah Allah. Dia ada dua perbezaan. Maka kata-kata mu'alif Al-Imam As-Sanusi radhiyallahu dan bahawa la ilaha illallah ini juga iaitu berhajat segalanya kepada Allah. Tak berhajat. Bukan berhajat, dia tak berhajat. Allah ini tidak berhajat pun. Ataupun kita ni hanya berhajat kepada Allah. Tidak ada selain daripada itu. Termasuklah dengan malaikat ke, haiwan, tumbuh-tumbuhan ke, yang berakal ke, yang tak berakal ke, yang bijak ke, tak bijak ke, yang muslim ke, yang kafir ni, semuanya berhajat kepada Allah. Macam batu juga. Batu tu kita tengok macam tak ada nyawa. Turut berhajat kepada Allah. Maka bahagian kedua ini disebut sebagai tauhid rububiyah. Allah adalah sebagai sifat rububiyah. Sifat rububiyah adalah apa? Sifat yang menunjukkan segala sesuatu selain Allah itu adalah baharu dan berhajat dalam keadaan kehidupan. Kita berhajat kepada Allah. Uluhiyah tadi sifat kekayaan Allah. Allah nak tunjuk kekayaan dia. Tapi sifat rububiyah ini nak menunjukkan kita esakan Allah ini sehingga Allah tak berhajat dengan kita, kita berhajat dengan Allah. Maka rububiyah ini dia sahihlah di sisi ahli sunnah wal jamaah dengan mengesakan ataupun membenarkan rububiyah sifat ketuhanan yang menunjuk segala sesuatu selain Allah itu adalah yang baru. Dia tak boleh sama. Contoh kita duk buat air terjun. Nak samakan air terjun ciptaan dengan air terjun yang Allah buat tak sama. Contoh hari ni orang duk buat matahari. Matahari yang Allah wujudkan dengan matahari yang dicipta tak sama. Tak boleh sama dengan ciptaan Allah ini. Maka kalau kita tengok dan sekali itu berhajat kepada Allah dalam kewujudan mereka. Maknanya kita ni nak buat apa-apa kita kena berhajat pada Allah. Tak boleh. Nak buat kenduri kahwin pun kena berhajat dengan Allah. Nak belajar kena berhajat dengan Allah. Sebab yang cakap saya, yang bagi faham Allah. Yang nak bagi saya bercakap pun Allah. Kita berhajat pada Allah. Sebab tu kita minta doa. Ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu, Ya Allah. Kalau saya tidak berhajat kepada Allah untuk bercakap, kelu lidah. Walaupun idea tu banyak, tak terkata. Itu maksudnya. Maka segala sesuatu ini mungkin sah untuk wujud melainkan atas dasar sifat-sifat yang menunjukkan hajatnya hanya kepada Allah. Dalam erti kata lain, ia adalah pembahagian asyatirah terhadap bahagian tauhid. Ditambah 2 lagi bahagian. Rupanya bukan 2, 4 lagi bahagian. Dalam kita nak memahami tauhid daripada sifat-sifat rububiyah tadi. Ataupun sifat-sifat uluhiyah ni dia pecah lagi kepada tauhid ibadah, tauhid uluhiyah,
Tauhid rububiyah, tauhid asma'il husna ataupun asma'ul husna. Dia ada 4 bahagian, dia pecah lagi. Maka tauhid ibadah adalah satu-satunya yang layak disembah. Maknanya Allah lah, tak ada yang lain. Kan? Kita solat itu menyembah Allah, bukanlah sembah batu ke, bukanlah sembah siapa-siapa. Oh, pergi masjid tu sebab apa? Sebab imam ajak saya. Tak, sebab Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhidul asma'il husna adalah membenarkan hati dan juga lisan bahawa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat yang esa, berhak diberi nama dengan asma'ul husna yang telah sampai kepada kita. Iaitu nama Allah ni banyak, berpuluh ribu sebenarnya. Tetapi yang Allah simpankan kepada kita, dia specialkan hanya 99. Sebab tu, tiket nak masuk syurga adalah dengan hafal ataupun mengetahui 99 asma Allah. Ini tiket. Macam kita nak pergi tengok wayang, at least kena ada tiket. Syarat untuk masuk syurga adalah kena tahu 99 nama Allah. Yang dipanggil asma wal sifat. Nama dia apa? Sifatnya apa? Perbuatannya apa? Nama dia Ar-Rahman. Apakah sifatnya? Sifat dia maha pengasih ataupun maha pemurah. Apa perbuatannya? Dia bagi semua nyawa pada kita. Itu pemurahnya Allah. Tak kira lah orang tu orang kafir ke, orang Islam ke, orang sembah dia ke, orang buat zina ke, orang pencuri ke, orang macam apa pun, tetap juga Allah bagi. Itu pemurah Allah. Ataupun contoh kita tengok, Allah itu Al-Khaliq, yang menciptakan. Tidak ada benda lain yang menciptakan. Anak dalam perut kita ni pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita je perasan. Perasan ala-ala muka kita. Kan? Ni lahir-lahir ni muka siapa? Baby lagi. Muka siapa ni? Muka mak ke ayah? Tak, muka atuk dia. Contoh. Nak juga kredit. Maksudnya kan. Okay? Itu nak menunjukkan bijaksananya Allah. Kadang-kadang Ar-Razak selalu orang minta. Rezeki. Rezeki itu hanya sifat Allah yang maha memberi rezeki. Yang lain tak mampu bagi rezeki kat kita. Bos kita tak mampu bagi rezeki kat kita. Dia pun dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita nak lebih-lebihkan jaga bos kita sehingga kita terlupa jaga Allah? Contoh. Tu untuk fahamlah. Kan? Kadang-kadang kita ada dapat tender, sibuk nak jumpa, nak jaga klien ni. Takut je lagi kalau lambat 5 minit, habislah tender 2,000, 20,000, 30,000 contoh kan. Punya nak jaga sehingga kita abaikan Allah ni. Panggilan Allah kita abaikan. Solat kita tinggalkan. Mana kita letak Allah dalam hidup kita? Sedangkan Allah itu yang maha memberi rezeki. Maka di sinilah ulama memanggil ataupun membahagikan dengan sifatul istighna ataupun sifatul itiqadi. Bahawa sifat Allah Ta'ala yang maha kaya dan semuanya berhajat kepada Allah. Itu antara 4 sifat tadi. Dalam akidah kita, yang pertama kita tengok dia cerita tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, tauhid dalam ibadah, tauhid dalam asma'ul husna. 4 ni. Dalam pecah la ilaha illallah tu 4 ni kita kena memaknai. Kadang-kadang tanya, apa sifat rububiyah Allah? Pun tak tahu. Ataupun dia gugurkan. Dia gugurkan sifat apa? Mereka ini menggugurkan satu sifat. Maknanya dia jadi 3 je. Dia kata apa? Dengan dia mengesakan Allah sahaja. Ini kadang-kadang kita dengar juga. Sebagaimana dalam kaum-kaum ataupun golongan-golongan Nasrani. Mereka dia mengesakan Allah. Dia percaya Allah. Dia percaya. Sebab tu kadang-kadang dia kata mintalah pada Allah. Tetapi apa dia buat? Dia buat penyembahan yang lain. Dia tahu Allah itu wujud. Dia tahu Allah itulah yang semuanya. Tetapi dia buat benda yang lain. Maka itulah yang dikatakan yang dimaksudkan dengan tauhid-tauhid tersebut. Wujudnya Tuhan yang mentadbir alam. Maka tauhid uluhiyah adalah mengesakan kita ni kepada Allah. Tak ada yang lain lah. Jangan sembah yang lain lah. Maka asma' wa sifat adalah nama-nama Allah yang cukup mulia yang dipegang oleh Allah saja. Kita tak boleh samakan dengan yang lain. Contoh. Pandai sungguhlah dia. Bijak betul. Kita duk kata dia pandai tu sehingga hati kita kagum dengan dia, habis hancur.
Contoh kalau kita kata jumpa orang di hadapan kita yang berpengaruh, yang kita takut, kita lebih takut kan, oh tak boleh, dia ni kalau buat, contoh kan. Itu dipanggil akidah. Tak perlu takut. Bila Allah ada di hati, insya-Allah mudahlah jalan kita. Maka semuanya itu dalam konteks tauhid. Tauhid ibadah dalam menurut ahli sunnah wal jamaah mengesakan Allah dalam ibadah kita. Seperti contoh bertawasul kepada Nabi. Ada juga isu tawasul kepada Nabi, ramai dah ahli-ahli fatwa-fatwa negeri, hampir dengan seluruh negeri, ada 14 buah negeri dekat Malaysia ni telah mengiyakan atau membenarkan bertawasul kepada Nabi, sebab ada nas dan syarak yang membenarkan kita bertawasul kepada baginda walaupun baginda telah wafat. Sebab ada hadis di mana Saidina Ibnu Hajar dengan, kalau tak salah saya, Saidina Umar ada minta untuk turunkan hujan dengan bagaimana? Dengan dia bertawasul. Maka alhamdulillah Allah turunkan hujan. Maka diharuskan dalam konteks ahli sunnah wal jamaah. Contoh orang musyrik kat Mekah dia tak rububiyah langsung. Sedangkan mereka ini menyembah berhala. Dia beriman kepada mahala dan juga menafikan akan sifat rububiyah. Tapi dia tahu Allah itu bersifat uluhiyah. Dia tahu. Maka tak ada istilah golongan musyrik, adalah golongan rububiyah, iaitu golongan yang bertauhid, tidak ada. Maka apabila kita tengok kesimpulan daripada ini, apabila membahaskan tentang bab ini dengan tauhid yang 4, jangan gugurkan. Apakah tauhid 4 tadi? Jangan orang kata, oh tak apalah, kita ambillah sifat uluhiyah, asma' wal sifat, dengan lagi satu kita ambil sifat apa? Kita gugurkan satu sifat pun tak boleh. Sebab ahli sunnah wal jamaah dia tekan kepada 4 sifat. Iaitu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma'ul husna. Ini guna tauhid 4 ni betul. Dia tak boleh gugur. Oh tak apalah, kita memang tahu Allah tu maha gaya, tapi tauhid ibadah kita gugur. Tak boleh. Maknanya dia kena dalam keadaan yang seiring untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut supaya kita ini dapat benar-benar mengimani akan tauhid dan syahadah kita. Semoga memberikan kefahaman buat saya khususnya dan memberikan kefahaman kepada yang mendengar. Moga-moga mendapat manfaat. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang confirm lah daripada saya.